Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Perkembangan terkini selepas penamaan calon di seluruh Malaysia. Pastinya yang menjadi perhatian ramai ialah Tok Mat Hassan, iaitu timbalan Presiden UMNO yang juga buat pertama kalinya, julung-julung kalinya dan buat sulung kalinya beliau bertanding di kerusi parlimen. Menjadi persoalan, adakah beliau dapat mempertahankan maruahnya dan juga dapat mempertahankan kerusi parlimen Rembau yang selama ini dimenangi oleh Khairy Jamaluddin. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com bertarikh 5 November 2022 pukul 3 petang diterbitkan dengan tajuk pertama kali di kerusi parlimen Tok Mat berdepan 5 penjuru di Rembau. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pada hari ini telah mengesahkan pencalonan untuk bertanding kerusi parlimen buat pertama kalinya setelah 25 tahun menyertai arena politik tanah air dengan menjadi calon Barisan Nasional bagi kerusi Rembau pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Muhammad akan menghadapi saingan sengit daripada 5 penjuru, iaitu daripada Pakatan Harapan yang mengetengahkan bekas Presiden Majlis Belia Malaysia Zulkifli Johar, daripada Perikatan Nasional yang menampilkan Setiausaha Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Muhammad Nazri Muhammad Yunus, serta Ramli Awaluddin iaitu daripada Pejuang dan juga S. Tinagaran daripada Parti Sosialis Malaysia. Senarai calon bagi kerusi itu diumumkan oleh Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Parlimen Rembau Muhammad Najib Mustafa di Dewan Seri Rembau di sini. Sebelum ini, Parlimen Rembau disandang oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin selama 3 penggal bermula pada tahun 2008 sebelum beliau memberi laluan kepada Tok Mat Hassan yang juga adalah pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan untuk bertanding di kawasan itu. Muhammad yang juga adalah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau mempunyai rekod prestasi cemerlang semasa menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan selama 4 penggal sejak 2004. Selain turut berpengalaman luas dalam bidang perniagaan, termasuk ahli lembaga pengarah Sepang International Circuit dan ahli lembaga pengarah di Khazanah Nasional Berhad. Kesemua 5 calon itu tiba di Dewan Seri Rembau bersama-sama penyokong dan pencadang masing-masing antara jam 8 dan 9 pagi tadi. Semasa ditemui oleh pemberita, Muhammad yang mesra dipanggil Tok Mat berkata beliau berharap pengundi tidak mengikut perasaan ketika memilih calon, sebaliknya mempertimbangkan parti yang mempunyai rekod cemerlang bagi memastikan negara dapat ditadbir, urus dan dibangunkan dengan amat baik. Katanya, saya harap jentera Barisan Nasional terus jalankan gerak kerja. Kita tak mahu usik sesiapa. Yang penting, tujuan pilihan raya diadakan adalah bagi memilih parti yang diberikan mandat oleh rakyat. Pastikan kerajaan yang bakal ditubuhkan nanti mantap dan stabil, katanya. Tambahnya lagi, pengundi bukan saja di Rembau tapi seluruh negara perlu memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional. Jangan risau siapa mengurus, kerana kami ialah satu pasukan yang ada kewibawaan dan bakat untuk tadbir negara, katanya sambil memberitahu setiap parti mempunyai kekuatan masing-masing. Dalam pada itu, Zulkifli yang juga anak jati Rembau berkata, beliau yakin mampu membuat kejutan pada pilihan raya umum kali ini berikutan pengalamannya sebagai pemimpin belia selain berpegang kepada apa yang boleh ditawarkan kepada rakyat pada peringkat negeri dan nasional. Pada PRU14, kerusi Parlimen Rembau dimenangi oleh Khairy Jamaluddin dengan majoriti 4,364 undi.
KRI memperolehi 36,096 undi yang menewaskan calon PKR Letnan Kolonel Bersara Roseli Abdul Ghani dengan 31,732 undi dan calon PAS Mustafa Dola 6,028. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian pada 19 November dan pengundian awal pada 15 November. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Agaknya ini berita buruk untuk Barisan Nasional. Mereka dikatakan sekarang ini ketinggalan daripada Pakatan Harapan. Ada satu kajian yang telah dibuat oleh Merdeka Center. Satu kajian yang dibuat secara bebas oleh Merdeka Center. Dan ini adalah keputusannya. Kajian mendapati Barisan Nasional hanya mengikuti rapat Pakatan Harapan dari segi kecenderungan pengundi. Itu bermaksud Barisan Nasional berada di belakang. Mereka mengikuti rapat. Maksudnya mereka di belakang Pakatan Harapan. Di belakang Pakatan Harapan. BN mengikuti rapat pesaingnya Pakatan Harapan PH, iaitu di tempat kedua daripada segi kecenderungan pengundi. Dari segi kecenderungan pengundi, bagi pilihan raya umum PRU 15 berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Merdeka Center. Tinjauan yang dijalankan dalam kalangan 1,209 pengundi yang berusia 18 tahun mendapati 26% responden cenderung memilih Pakatan Harapan berbanding 24% memilih Barisan Nasional, diikuti Perikatan Nasional sebanyak 13%. Bagaimanapun, mereka yang mengatakan tidak mempunyai kecenderungan atau tidak pasti siapa yang akan mereka undi merupakan kumpulan terbesar dengan 31%. Nampaknya pengundi 18 tahun atau undi 18 yang baru saja otomatik ini memang mereka sekarang bengong. Tidak tahu siapa diundi sebab belum dorang ini macam kertas putih. Jadi siapa yang baik sama diorang memang diorang undi. Tadi saya gunting rambut. Ini baru gunting rambut. Tukang gunting rambut saya adalah undi 18. Maksudnya beliau baru saja dicalonkan pula. Beliau baru sahaja didaftarkan sebagai pengundi secara otomatik. Maka malah dia tanya kepada saya bagaimana untuk pergi mengundi dan sebagainya. Jadi saya pun tanya dia, apa pendapat kamu dengan PRU kali ini? Ada sesiapa yang di dalam fikiran kamu atau sebagainya? Dan dia menjawab, tidak ada, tidak tahu, tiada pengalaman dan dia tidak kenal pun dengan banyak ahli politik Malaysia. Malah dia tidak tahu pun apa perjalanan politik di dalam Malaysia. Malah dia tidak tahu pun parti-parti politik yang ada dalam Malaysia. Inilah undi 18. Undi 18 bagaikan kertas yang betul-betul putih. Apa saja yang dimasukkan ke dalam mereka akan berkembang membiak besar. Jadi satu saja saya nasihat kepada dia lah. Saya kata kepada dia, pastikan apa yang kamu pilih ini adalah yang terbaik. Kerana undi ini adalah undi pertama kamu. Sekiranya kamu mau negara Malaysia bebas daripada rasuah, kamu undilah parti yang kamu rasa boleh membebaskan Malaysia dari rasuah, saya kata. Kalau kamu mau negara Malaysia sekali lagi berada di kebenaran yang sentiasa adil, tidak ada diskriminasi dan sebagainya, kamu pilihlah parti yang kamu rasa boleh membawa Malaysia di sana, saya kata. Sebab undi kamu hari ini, saya kata, akan menyebabkan konsekuensi akibat nanti ialah anak-anak kamu, ialah cucu-cucu kamu. Kalau hari ini kamu memilih parti yang membawa Malaysia kepada rasuah dan sebagainya, itu akan menyebabkan anak-anak kamu akan makan rasuah. Sekali lagi, saya kata begitulah. Jadi kalau kamu mau negara kita tidak ada diskriminasi dan sebagainya, saya kata semuanya adil, saksama dan sebagainya, maka pilihlah parti politik yang betul-betul, saya kata. Kalau tidak, kalau silap pilih,
nanti negara kita akan jadi negara yang penuh dengan diskriminasi. Saya kata begitulah. Jadi dia tanya, parti mana? Saya kata tidak tahu. Saya tidak beritahu, saya tidak berikan spesifik parti apa, karena itu hak masing-masing, penilaian masing-masing. Oke. So, inilah undi 18, sangat-sangat penting. Saya pun berharap supaya orang-orang politik, calon-calon memberikan tumpuan kepada undi 18 ini juga. Sebab mereka ini banyak tahu, sangat-sangat banyak. 4% enggan menjawab soalan tinjauan, manakala 2% lagi berkata mereka akan mengundi Gerakan Tanah Air GTA atau parti lain. Nah, tinjauan tersebut dilakukan selepas parlimen dibubarkan antara 19 dan 28 Oktober. Bagi kecenderungan pengundi mengikut kaum, majoriti pengundi Melayu 32% memilih Barisan Nasional. Diikuti 29% mengatakan mereka tidak mempunyai kecenderungan atau tidak pasti. Kira-kira 20% memilih Perikatan Nasional, manakala Pakatan Harapan hanya kira-kira 13% sokongan. Oleh itu masih ada peluang 29% undi Melayu yang belum membuat keputusan, kata tinjauan itu. Oke, so itulah yang berlaku. Dan terakhir daripada saya harap semua rakyat Malaysia pergi mengundi ramai-ramai. Kita jumpa lagi. Bye.